Saya melihat falsafah ini untuk memudahkan sebagai kerangka besar. Kita bicara soal ekonomi, soal politik, soal masyarakat, soal sejarah, soal kehidupan tanpa suatu pegangan besar. Jadi kerangka besar ini penting. Umpamanya kita tentukan orang itu baik atau tidak kerana derma kepada kita, tanpa merujuk kepada etika dan moral dari sumber derma. Ada orang dikatakan sangat mulia kerana dia umrah setiap tahun, tetapi jirannya terlantar, kelaparan atau tahap pendidikan yang sangat lemah, ataupun sumbernya itu dari kehilangan bala yang dicurinya atau dirompaknya. Jadi sebab itu kerangka falsafah ini yang bersandarkan etika yang dibicarakan sejak zaman lampau sehinggalah kebangkitan Islam. Malah di barat sendiri pun bila kita bicara umpamanya jatuh bangun Empire Rome, itu juga terkait dengan kekuatan atau kehilangan atau terhakisnya akhlak, walaupun mungkin penafsirannya itu juga berbeza dari persepsi Islam. Tetapi yang nyata ialah kehilangan nilai dan moral. Sebab itu umpamanya bila ada perkembangan, ini pernah dikupas secara lebih mendalam oleh Hussein Nasr, bila ada perkembangan umpamanya penolakan falsafah secara menyeluruh di kalangan masyarakat Islam, terutama di kalangan Sunnah wal Jamaah, kerana pengaruh yang kental dari Hujatul Islam Al-Ghazali bila menolak yang kita sebut tahafut al-falasifah. Walaupun ada dialognya tapi tenggelam, Ibn Rushd dengan tahafut itu tenggelam. Itu yang dibahaskan seperti mana lebih mudah kita baca Al-Muqidh bin Adhalal, Deliverance of Error, itu lebih mudah untuk memahami bahawa yang ditekankan ialah sebenarnya kehilangan nilai kerohanian dan etika. Jadi kebimbangan Al-Ghazali itu berasas, tapi bukan bermakna kita menolak kerangka besar falsafah dalam hidup. Jadi sebab itu saya lalukan kerana tentunya persatuan falsafah ini boleh menghidupkan balik, kerana ada ketandusan. Ada orang mengatakan ini too philosophical, not realistic, not relevant. Jadi ini menyebabkan ada keengganan kita bicara dan mengkaji falsafah kerana dia bukan lagi utilitarian dari segi bidang pekerjaan. Jadi mahasiswa tidak digalakkan. Padahal pada hemat saya, kerangka besar, walaupun kita tak guna istilah falsafah, kerangka besar pemikiran itu harus ada yang terkait dengan soal agama, soal akhlak, soal nilai. Jadi oleh yang demikian saya anggap kalau kita lihat umpamanya sekarang dalam perbicaraan tadi disentuh tentang COVID-19, permasalahan ekonomi, yang dibahaskan kegagalan sistem kapitalis. Kalau kita baca Reconstruction of Religious Thought in Islam oleh Muhammad Iqbal, katanya pertembungan kapitalisme dan komunisme atau sosialisme itu adalah pertembungan di antara apa yang disebut pertembungan budaya yang sensate, budaya yang materialistik. Jadi agak terkeluar daripada konsepsi falsafah kita. Kerana yang kita mahu tekankan semula adalah sistem ekonomi yang berakar kepada nilai. Dan nilai ini tidak boleh lari dari apa yang kita sebut tentang kebenaran, tentang keadilan dan tentang kesejahteraan. Jadi apa dia arti kemajuan atau pembangunan tanpa keadilan, tanpa kesejahteraan, dan terus memikirkan masalah umat yang lebih ramai. Ini bagi saya penting untuk kita hujahkan supaya orang bicara soal ekonomi ini tidak hanya dari segi angka pertumbuhan ataupun pelaburan asing, tetapi dari sudut konsep yang boleh menjamin keadilan, kesejahteraan
kerana sumber yang diperoleh itu harus diagihkan secara adil dan bersama. Ini sekali lagi saya katakan perlu kita bawa semula sama ada konsepsi dari yang berakar kepada ahli-ahli ekonomi Islam atau juga yang barat seperti John Rawls yang banyak bicara tentang distributive justice, yang sebenarnya bukan ekonomi per se tetapi ekonomi yang terkait dengan etika dan moral yang menyebut tentang yang memperlihatkan kesungguhan kita berbicara kerangka besar the philosophy of economics, seperti juga philosophy of education.